Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Masyahira binti Hairizal, pemegang nombor kad matrik KID 230604127. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ejaan tradisi. Ejaan tradisi merupakan ejaan lama yang telah digunakan sejak dahulu lagi. Ejaan tradisi juga menggunakan kaedah baris, tetapi baris tersebut telah digugurkan seperti huruf alif, waw dan ya. Secara lazimnya, kita kalau nak tukar perkataan Rumi kepada perkataan Jawi, kita akan tukar setiap huruf Rumi yang ada kepada huruf Jawi yang kita ketahui. Lazimnya, kita kalau nak tukar perkataan Rumi kepada perkataan Jawi, kita akan tukar setiap huruf Rumi yang ada kepada huruf Jawi yang kita ketahui. Macam contoh perkataan dari. Kita akan tukar huruf D kepada huruf Dal, huruf A kepada huruf Alif, huruf R kepada huruf Ra dan huruf I kepada Ya. Tetapi disebabkan dia ejaan tradisi, maka huruf Alif digugurkan dan ejaan tersebut jadilah Da, Ra, Ya sahaja. Contoh kedua pula, perkataan maka. Proses yang sama terjadi disebabkan dia ejaan tradisi, maka huruf alif digugurkan, maka tinggallah huruf mim dan kaf sahaja. Anda boleh lihat contoh perkataan yang tergolong dalam ejaan tradisi yang ada pada slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Sarah Alia binti Mahan, memegang nombor matrik KID 230604122. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang ejaan lazim yang pertama, iaitu suku kata terbuka dan terbuka. Suku kata terbuka dan terbuka ini terbagi kepada 9 bahagian. Suku kata terbuka dan terbuka yang pertama ialah ke atas dan ke atas. Contohnya lada, lam alif, dal alif. Kenapa idamkan suku kata ke atas dan ke atas? Kerana suku kata terakhir yang pertama diakhiri dengan huruf alif dan suku kata kedua yang terakhir diakhiri dengan huruf alif juga. Contohnya lam alif, dal alif, lada. Yang kedua, suku kata ke atas dan ke depan. Contohnya batu, ba alif, tawau. Suku kata yang pertama diakhiri dengan huruf alif dan suku kata kedua diakhiri dengan huruf waw. Yang ketiga ialah suku kata ke atas dan ke bawah. Contohnya jati, jim alif, taya. Suku kata pertama akhir diakhiri dengan huruf alif yang ke atas dan suku kata kedua diakhiri dengan huruf ya, ke bawah. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menaikkan suku kata terbuka dan terbuka ke depan. Yang pertama, ke depan dan ke atas. Contohnya buta, bawau, ta alif dan suka sin waw ka alif. Yang kedua, ke depan dan ke depan. Contohnya duku, dawau, kaf waw dan susu sin waw sin waw. Yang ketiga ialah suku kata ke depan dan ke bawah. Contohnya budi, bawau dayah dan topi, dawau payah. Slide saya yang terakhir ini saya akan menerangkan tentang suku kata terbuka tambah terbuka ke bawah. Yang pertama, ke bawah dan ke bawah. Contohnya siti, sinya, taya dan tali, ta alif lam ya. Yang kedua, ke bawah dan ke depan. Contohnya bisu, baya, sin waw dan siku, sin ya, kaf waw. Dan terakhir ialah suku kata ke bawah dan ke atas. Contohnya bila, baya, lam alif dan tiba, taya, ba alif, tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Syazwani binti Muhammad Zain, memegang nombor kad matrik KID 230604131. Hari ini saya akan menerangkan tentang suku kata terbuka dan tertutup. Suku kata terbuka dan tertutup terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah ke atas dan ke atas. Yang kedua, ke atas dan ke depan. Yang ketiga, ke atas dan ke bawah. Contoh bagi ke atas dan ke atas ialah barang, ba alif, ronga, barang. Dada, dal alif, dada. Suku kata terbuka dan tertutup ke atas dan ke depan pula ialah dagu, dal alif, gawau, dagu. Yang kedua, bakul, ba alif, kaf waw lam, bakul. Gitu. Ke atas dan ke bawah pula basi, ba alif, sin ya,
si. Seterusnya jaring. Jim alif ro yang jaring. Tertutup yang kedua ialah ke depan dan ke atas. Ke depan dan ke depan, ke depan dan ke bawah. Contoh ke depan dan ke atas ialah sukan. Sin waw, kap alif nun. Sukan. Sebab apa dicakap ke depan dan ke atas? Sebab sin waw, waw, su. Ke atas ka alif nun. Kan, sukan. Contoh yang kedua pula bunga. Ba waw nga alif. Ba waw bu nga alif. Nga bunga. Contoh ke depan dan ke depan pula burung. Ba waw ro waw nga. Yang ada waw waw, itu maknanya ke depan. Burung. Seterusnya buku. Ba waw kap waw. Buku. Ke depan dan ke bawah pula bukit. Ba waw kayata. Bukit. Bukit. Kuning. Kap waw nun yanga. Kuning. Seterusnya ialah suku kata terbuka dan tertutup ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke bawah, ke bawah dan ke depan. Contoh ke bawah dan ke atas ialah sikap. Sin ya kap alif pa. Sikap. Sikat. Sin ya kap alif ta. Sikat. Ke bawah dan ke bawah sikit. Sin ya kap ya ta. Sikit. Sebab apa dipanggil ke bawah dan ke bawah? Sebab dia ya. Sin ya kap ya ta. Sikit. Pilih. Pa ya lam ya ha. Pilih. Ke bawah dan ke depan pula tidur. Ti ta ya dal waw ro. Tidur. Tipu. Ta ya pa waw. Tipu. Itu sahaja yang saya dapat terangkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hafizah binti Superman, pemegang nombor kad matrik KID 2306043130. Okey, jadi seterusnya kita akan tengok pada suku kata tertutup bersama suku kata terbuka. Okey, jom. Okey. Sebelum tu saya nak cerita dululah, okey, apa perbezaan suku kata tertutup dengan suku kata terbuka. Okey, suku kata tertutup ni adalah suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan, manakala kalau suku kata terbuka ialah merupakan suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Macam tu. Okey, baik. So, kita akan tengok contoh. Okey, sebelum tu, suku kata tertutup dengan bersama suku kata terbuka ni, dia banyak bahagian lah, okey. So, kita tengok satu persatu dulu, okey. So, kita tengok yang pertama ialah dia banyak macam bunyi dia lah. Dia bunyi ke atas dan ke atas, ada bunyi dia ke atas dan ke bawah, macam tu. So, kita tengok satu persatu, iaitu ke atas dan ke atas. Okay, contohnya saya bagi macam bangka, nangka. Okay, contoh kat sini macam bangka tu kan tertutup, diakhiri dengan huruf konsonan. So, bangka kan B-A-N-G. So, G tu mewakili konsonan. And then, iaitu ke. Plus ke. Iaitu belakang A, ke tu, iaitu A kan. Jadi, kat situ diakhiri oleh huruf vokal iaitu A. Macam tu. So, contohnya macam bangka, nangka. Okey, seterusnya bunyi yang seterusnya ialah ke atas dan ke bawah. Contoh dia tangki dan nanti. Seterusnya ke atas dan ke depan. Contohnya bangku, lampu. Seterusnya kita tengok pada bunyi ke bawah dan ke atas, iaitu bingka, dinda. Okey, lepas tu ke bawah dan ke bawah, iaitu denggi, tinggi. Tengok kat situ. Kan belakang itu ada nampak kan? Macam contoh denggi. Denggi tu belakang contoh D-A-N-G. G tu mewakili konsonan iaitu tertutup. Dan plus G-I. I tu mewakili vokal iaitu I. So begitu. So yang seterusnya ke bawah dan ke depan, iaitu contoh dia gencu, pintu.
Seterusnya kita tengok ke depan dan ke atas, bonda, syurga. Okey, seterusnya kita tengok ke depan dan ke bawah sebagai contoh, gusti, kunci. Okey, contoh seterusnya ialah ke depan dan ke depan, iaitu sebagai contoh, bumbu, tunggu. Gitu. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dalili binti Muhammad Akhir akan membentangkan kepada anda subtopik terakhir dalam tajuk ini, iaitu suku kata tertutup tambah tertutup. Suku kata tertutup membawa maksud seperti dikepung atau 3 huruf yang menjadi satu suku kata, seperti tin, iaitu 3 huruf T, I dan N. Di sini kita dapat lihat suku kata tertutup tambah tertutup yang pertama ialah ke atas dan ke atas. Misalnya, bantal. Ke atas dan ke atas membawa maksud suku kata berbaris atas bertemu dengan suku kata berbaris atas yang menggunakan huruf alif. Tetapi, dalam konsep suku kata tertutup, huruf alif tidak digunakan atau dimansuhkan. Maka, terjadilah bantal, iaitu ba, nun, ta dan lam yang sebutannya menjadi ba alif nun, ta alif lam. Dan cantas, ca nun ta sin atau sebutannya ca alif nun, ta alif sin. Sampai sini faham ya? Seterusnya, saya akan teruskan dengan yang kedua, iaitu ke atas dan ke bawah atau suku kata tertutup baris atas bertemu dengan suku kata tertutup baris bawah. Contohnya, bang baris atas dan kit baris bawah. Sama dengan bangkit. Sama juga seperti cantik, can baris atas dan tik baris bawah. Ketiga, ke atas dan ke depan, iaitu suku kata tertutup baris atas bertemu dengan suku kata tertutup baris hadapan. Misalnya, dangdut dan mangkuk. Dang baris atas dan dut baris bawah. Baris hadapan, maaf. Keempat, ke bawah dan ke atas, iaitu suku kata tertutup baris bawah bertemu suku kata tertutup baris atas. Tamsilnya, bintang dan tingkap. Bin, suku kata tertutup baris bawah, dan tang, suku kata tertutup baris atas. Yang kelima, ke bawah dan ke bawah, iaitu suku kata tertutup baris bawah bertemu dengan suku kata tertutup baris bawah. Sebagai contoh, bengkel dan cincin, kedua-duanya menggunakan baris bawah. Saya akan teruskan lagi dengan yang keenam, iaitu ke bawah dan ke hadapan, iaitu suku kata tertutup baris bawah bertemu suku kata baris depan. Seperti bengkok dan timbul, tim baris bawah dan bul baris hadapan. Ketujuh, ke hadapan dan ke atas, iaitu suku kata tertutup baris hadapan bertemu dengan suku kata tertutup baris atas. Misalnya, buntal dan kumbang, bun baris hadapan dan tal baris atas. Yang ke-8, ke hadapan dan ke bawah, iaitu suku kata tertutup baris hadapan bertemu suku kata tertutup baris bawah. Contohnya, bunting dan gunting, gun baris hadapan manakala ting baris bawah. Akhir sekali yang ke-9, ke hadapan dan ke hadapan, iaitu suku kata tertutup baris hadapan bertemu dengan suku kata tertutup baris hadapan. Misalnya, tunduk dan sungguh, kedua-duanya menggunakan baris hadapan. Sekian daripada saya.